Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan sambung lagi ya topik perbincangan. Kita masih lagi di dalam bab 3, pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Tapi hari ini kita akan tengok tajuk 3.2, peluasan kuasa British di Perak, di Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Okey, sebelum tu kita kena tahu kenapa British mahu meluaskan kuasa di keempat-empat negeri berikut. Okey, jawapannya kerana ada berlakunya perkembangan perindustrian ya, yang menyebabkan British memerlukan bahan mentah lah, terutamanya biji timah. Okey. Jadi pelbagai strategi digunakan oleh British untuk menguasai keempat-empat negeri yang kaya dengan hasil biji timah ini. Antaranya manipulasi, okey. Strategi pertama lah manipulasi, yang kedua melalui desakan dan ugutan, dan yang ketiga melalui perjanjian. So untuk hari ini kita akan tengok strategi manipulasi, manipulate. Okey. Strategi manipulasi ini digunakan oleh British untuk menguasai Perak, Selangor dan Sungai Ujong Negeri Sembilan. Kita tengok di Perak dulu. Ada dua peristiwa di Perak yang membolehkan British untuk campur tangan. Okay, kita tengok yang pertama. Peristiwa yang pertama ialah Perang Larut. Alright, daerah Larut ini ialah sebuah daerah yang kaya dengan biji timah. So Larut, dia punya menteri namanya ialah Ngah Ibrahim. So menteri Larut namanya Ngah Ibrahim. Jadi untuk memajukan pelombongan di Larut ini, Ngah Ibrahim telah membawa masuk pelombong dari China lah, iaitu Gihin dan Haisan. Okay. Malangnya dua kongsi gelap Cina, Gihin dan Haisan ni sering bergaduh sehingga menimbulkan Perang Larut. Jadi pergaduhan antara dua kongsi gelap Cina ni menyebabkan perdagangan di Larut terjejas, ataupun pelombongan biji timah di Larut telah terjejas. Okay? So itu masalah yang pertama di Perak, Perang Larut. Yang kedua, masalah di Perak ialah perebutan tahta Kesultanan Perak. Okay, iaitu sistem penggiliran tidak dipatuhi. Okay. Dalam sistem pewarisan tahta di Perak, sistem yang digunakan ialah penggiliran, namanya penggiliran. Maksudnya dekat sini, sebelum nak jadi sultan, ada beberapa jawatan yang perlu dijawat lah. Okay. Mula-mula raja dihilir, lepas tu raja bendahara, kemudian raja muda, lepas tu barulah boleh jadi sultan. Okay, masalah timbul apabila Sultan Ali itu Sultan Perak mangkat. Okay. Yang dilantik menjadi sultan sepatutnya Raja Abdullah lah yang memegang jawatan sebagai raja muda. Okay. Malangnya yang dilantik menjadi sultan ialah Raja Ismail, iaitu Raja Bendahara. Jadi ini dah tak betul lah ya, dia telah langgar sistem penggiliran. Okay, ya. So masalah yang berlaku di Perak ni membolehkan British untuk campur tangan. Okay, so itu dekat Perak. Nah, kita tengok dekat Selangor pula. Dekat Selangor berlaku Perang Kelang. Okay, so perkara yang penting yang awak perlu tahu, daerah Kelang ini sama juga macam dekat Larut, kaya dengan biji timah. Okay, so bila kaya dengan biji timah, maka berlaku pertelingkahan lah, pergaduhan antara pembesar Melayu iaitu Raja Abdullah dan Raja Mahadi. Okay. Jadi macam mana nak selesaikan masalah ni? British telah hantar Tunku Kudin untuk menamatkan Perang Kelang, di mana Tunku Kudin ini telah berpihak kepada Raja Abdullah. Okay, so berjaya mengalahkan Raja Mahadi. Okay. So dekat Sungai Ujong Negeri Sembilan pula berlaku perebutan terhadap Sungai Linggi. So, apa yang specialnya Sungai Linggi ni? Sungai Linggi ni ialah laluan penting yang menghubungkan Sungai Ujong dan kawasan sekitarnya. So, kawasan sekitar ni ada banyak biji timah. Okay? Jadi, sebelum nak pergi ke kawasan yang kaya dengan biji timah ni, mesti lalu Sungai Linggi dahulu. Itulah maksud dia. Ya? Jadi, kalau pembesar Melayu tu didapat kuasai Sungai Linggi, maksudnya pembesar itu mendapat hak untuk mengutip cukai lah. So, pedagang yang dah melombong biji timah, so dia nak bawa biji timah tu pergi ke pelabuhan di Melaka, dia perlu lalu Sungai Linggi. Jadi kat sini pembesar Melayu boleh kutip cukai daripada pedagang yang lalulah melalui Sungai Linggi ni. Jadi pembesar yang berebut tu namanya Datuk Bandar dan Datuk Kelana. Jadi British telah memberi bantuan ketenteraan kepada Datuk Kelana lah. So Datuk Kelana berjaya mengalahkan Datuk
bandar. Okay. So itu dia 3 ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku di Perak, Selangor dan Sungai Ujong Negeri Sembilan yang membolehkan British menggunakan strategi manipulasi untuk kuasai negeri-negeri yang kaya dengan biji timah ini. Okay. So, jadi selepas dah dengar sesi PDP tadi, sila jawablah soalan topikal ni. Soalan dia mudah saja. Ada 5 soalan yang awak perlu buat di dalam buku nota. Soalan yang pertama, nyatakan 2 peristiwa yang dimanipulasi oleh pihak British untuk campur tangan di Perak. Ini senang saja. Jawapannya dah ada kat sini. Okay. Yang pertama, Perang Larut. Yang kedua, perebutan tahta Kesultanan Perak. So, you senaraikan saja. Okay. Senaraikan saja. Tak perlu buat esei lah. Soalan yang kedua, senaraikan 2 kumpulan kongsi gelap Cina yang terlibat dalam Perang Larut. Ni pun senang juga. Apa jawapan dia? Siapa 2 kongsi gelap tu? Ni dia yang saya dah boldkan dengan warna merah ni, highlight ni. Gihin dan Haisan. Okay, so third question, siapakah yang dilantik menjadi sultan di Perak selepas pengangkatan Sultan Ali? Siapa? Dalam sistem penggiliran ni, bila Sultan Ali mangkat, yang dilantik menjadi sultan ialah Raja Bendahara, iaitu Raja Ismail. Okay, next. Siapakah pembesar Melayu yang terlibat dalam Perang Kelang di Selangor? Perang Kelang di Selangor. Sini ya, jawapan dia. Okey, boleh cari kat sini. Mengapakah Sungai Linggih di Negeri Sembilan menjadi rebutan antara Datuk Kelana dan Datuk Bandar? Pun ada dekat sini juga jawapan dia. Okey, jadi boleh selesaikan jawab dalam buku nota. Dah siap? Ambil gambar dan hantar kepada saya. So untuk hari ini itu sahaja. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat. Okay, terima kasih kerana mendengar dan okay, Assalamualaikum.